Okay, kita straight to the point je lah. Kalau korang nak cari Toyota Vios yang terbaru 2023, antara variant G dan juga variant E, mana yang lebih berbaloi, korang kena layan video pada kali ni. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ataupun baru je terjumpa channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dan jangan lupa tekan button loceng. Baru-baru ni Toyota Malaysia telah melancarkan the all new Vios generasi yang keempat menggantikan Vios generasi yang ketiga. Yang mana Vios pada kali ini mempunyai reka bentuk yang lebih agresif, lebih stylish dan lebih moden berbanding dengan Toyota Vios generasi yang ketiga. Dan untuk pertama kalinya, Toyota Vios dekat pasaran Malaysia hadir dengan dua variant saja, iaitu variant E dan juga variant G. So antara kedua-dua variant ni mana yang perlu dibeli? Firstly, kita lihat daripada segi harga. Untuk variant G terletak pada tanda harga RM96,000 dan untuk bayar bulanan kita akan kira berdasarkan kepada 10% down payment dan interest rate 2.7 selama 9 tahun. Untuk variant G berharga RM994 untuk bayaran bulanan, manakala untuk variant E berharga RM90,000. Untuk bayaran bulanan, variant E lebih kurang RM932. Perbezaan lebih kurang RM62 jika nak dibandingkan dengan variant G dan juga variant E. Satu perbezaan julat harga yang agak sedikit. So dengan perbezaan RM6,000 antara kedua variant ni, adakah variant E berbaloi untuk kita beli? Kita lihat pada bahagian eksterior dulu. Untuk kedua variant hadir dengan reka bentuk yang sama. Tak ada perbezaan yang sangat ketara lah antara variant G dan juga variant low spec variant E. Kedua variant ni hadir dengan lampu jenis LED yang sama, design grill yang sama, hadir dengan body kit yang sama, cumanya kemasan yang berbeza. Kalau kita lihat untuk variant G, mempunyai kemasan glossy black pada bahagian body kit dan juga pada corong udara ni. Dan juga pada bahagian grill, dia punya trim level tu juga mempunyai kemasan glossy black. Manakala untuk variant E, tiada kemasan glossy black yang digunakan, hanya menggunakan plain plastik yang biasa sahaja. Selain itu, untuk variant G, dia dilengkapi dengan saiz rim yang lebih besar, iaitu berkurang 17 inci dan dibaluti dengan tayar yang lebih premium, iaitu tayar jenis Continental. Manakala untuk variant E mempunyai saiz rim yang lebih kecil, iaitu 16 inci. Walaupun low spec, untuk variant E ni juga ada tayar yang premium juga, iaitu tayar Toyo CR1. Kedua variant ni juga mempunyai lampu tail light dengan reka bentuk yang sama, iaitu smoke tail light. Cuma perbezaan yang kita lihat untuk variant G hadir dengan sequential signal, manakala untuk variant E hanya menggunakan signal bulb yang biasa sahaja. Dan untuk pertama kalinya, dari segi reka bentuk, kedua model dan kedua variant ni mempunyai reka bentuk sedan fastback. Kalau kita lihat sekali imbas, untuk variant G dan E dari segi eksterior lebih kurang sama je, kecuali kalau kita scan secara detail barulah kita nampak perbezaan antara kedua-dua variant ni. Kita beralih kepada bahagian reka bentuk kabin. Dia punya interior variant G dan E mempunyai reka bentuk yang sama. Sama dia bukan takat tu je, reka bentuk kabinnya sama lebih kurang yang terdapat pada the all new Pro 2 Azia. So untuk Vios pada kali ini, dia tidak mempunyai DNA Toyota daripada segi reka bentuk kabin. Boleh kata untuk reka bentuk kabin pada Vios generasi keempat ni lebih mirip kepada design Daihatsu. Dan sememangnya untuk Toyota Vios generasi keempat ni didesain ataupun dibina oleh pihak Daihatsu. So no wonder lah kebanyakan part yang digunakan pada Vios generasi keempat ni lebih kurang sama je yang terdapat pada model Daihatsu dan juga model Pro 2. Cumanya untuk Toyota Vios generasi keempat mempunyai kemasan yang lebih premium lah. Terutama sekali pada bahagian center dashboard mempunyai kemasan leather dengan real stitching. So dapat menimbulkan feel atau mood yang lebih premium untuk Vios generasi yang keempat ni. So untuk variant G dan juga variant E mempunyai kemasan center dashboard, reka bentuk dashboard yang sama. Tapi nasib baik Toyota tak gerekut sangatlah. Untuk variant G dan E hadir dengan 9 inci infotainment system yang sama, yang mana hadir dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. So kalau dah ada wireless Apple CarPlay, mestilah ada wireless charging kan. Untuk kedua variant ni juga mempunyai wireless charger dekat bahagian armrest. Perbezaan lain yang kita lihat, untuk variant G mempunyai fully digital meter cluster yang sama terdapat pada model Alza.
dan yang terbaru model Asia. So tak ada kelainan untuk model Vios. Sejujurnya bagi saya agak bosan jugalah jika kitaran part yang digunakan berulang-ulang kali pada model yang berlainan. So please lah Toyota, at least untuk Vios ni tukarlah meter cluster yang lain. Tapi dari segi practicality, walaupun part yang sama yang terdapat pada Aza dan juga Asia, fully digital meter cluster Vios generasi keempat ni dia nampak lebih cantik lah berbanding dengan analog meter cluster yang terdapat pada Vios yang terdahulu. Tapi untuk variant E, dia tak menggunakan fully digital. Untuk meter cluster menggunakan analog meter cluster, tapi hadir juga dengan 4.2 inci TFT display dekat bahagian tengah. So itu kekurangan yang ada pada variant E lah. Dan untuk bahagian aircon, dekat bahagian aircon, meter digital pada variant G menggunakan design reka bentuk yang sama terdapat pada Toyota Veloz. Manakala untuk variant E, bahagian kawalan suhunya mirip lebih kurang sama yang terdapat pada model Pro 2 myV. So itu antara kelainan yang kita dapat lihat lah untuk variant G dan variant E. Kelainan yang lain kita dapat lihat untuk variant G hadir dengan electronic parking brake dan brake hold. Manakala untuk variant E tidak menggunakan electronic parking brake, tetapi masih lagi menggunakan conventional handbrake yang biasa. Dan untuk bahagian gear lever juga pada variant G menggunakan kemasan Greasy Black, manakala untuk variant E hanya menggunakan kemasan plastik trim yang biasa saja. So untuk variant G, bahagian center console-nya nampak lebih premium jika dibandingkan dengan variant E. Dan untuk variant G juga hadir dengan 64 ambient lighting. Bagi saya untuk ambient lighting pada Vios ni elok tak ada lah daripada ada kan. Kalau ada pun menyakitkan hati sebab dia punya lampu tu hanya ada pada bahagian ruang simpanan dekat center console ni kan. Berbeza pada model pasaran Thailand, ambient lightingnya terletak pada center dashboard. Itu barulah dipanggil ambient lighting. So please lah Toyota. Selain itu, perbezaan yang kita dapat lihat untuk variant G hadir dengan tilt dan telescopic steering adjustment. Berbeza dengan variant E, tidak mempunyai telescopic adjustment, hanya ada tilt adjustment sahaja. Agak pelik kan untuk model yang sama, kenapa Toyota tak letakkan fungsi tilt dan telescopic ni untuk kedua-dua variant? Benda dah ada, letak aja untuk kedua-dua variant. Apa susahnya? Itu pun nak kena ajar ke? Dan jika kita teliti, untuk bahagian steering pada variant G dibaluti dengan leather, manakala untuk steering pada variant E hanya menggunakan urethane skin saja, tak ada penggunaan leather. So nampak cheap dan nampak murah. Dan untuk layout button pada steering variant G lebih lengkap, di mana dilengkapi dengan button adaptive cruise control dan lane keep control. Manakala untuk button pada steering variant E, bahagian kanan kosong sebab ianya tidak dilengkapi dengan adaptive cruise control dan juga lane keep control. Dan hanya untuk variant G ada pedal shifter, manakala untuk variant E pedal shifter ni tak ada. Untuk kemasan tempat duduk pada variant G mempunyai kemasan leather, dan untuk variant E mempunyai kemasan fabric standard lah untuk kereta yang low spec ni. Perbezaan yang kita lihat untuk door trim pada variant G mempunyai kemasan leather dengan real stitching. Manakala untuk variant E, dia punya door trimnya menggunakan hard plastik yang keras, dan untuk bahagian cup holder ni juga menggunakan kemasan plastik hitam yang biasa. So untuk bahagian door trim pada variant E ni nampak murah sangat berbanding dengan variant G. Dan untuk pertama kalinya, model Vios hadir dengan aircon dekat bahagian belakang. Tapi yang spoilnya, tempat duduk bahagian belakang pada the all new Vios generasi keempat ni, dia tak ada fungsi 60-40 split. Kedudukan seat bahagian belakang ni dia fix, kita tak boleh adjust langsung. Berbeza dengan Vios generasi ketiga, tempat duduknya kita boleh 60-40 split. Walaupun bagi saya features ni agak jarang digunakan, tapi kalau kita berada dalam keadaan kecemasan yang memerlukan ruang kargo yang lebih luas, fungsi 60-40 split pada bahagian penumpang tempat duduk kedua ni memang sangat memerlukan. Alasan Toyota kenapa features ni dibuang untuk Vios generasi yang keempat ni, sebabnya untuk mengurangkan berat beban pada Vios. agak tak masuk akal alasan tu kan. Dan alasan lain yang digunakan oleh Toyota Malaysia untuk kurangkan berat beban Toyota Vios yang terbaru ni, spare tire juga tidak dibekalkan, hanya dibekalkan dengan DIY repair kit saja. DIY repair kit ni hanya berfungsi kalau ada bocor yang biasa-biasa lah, terkena paku ke apa. Tapi kalau tayar dah pecah, kau nak DIY repair kit apa lagi? Sudah hanya kena towing juga. Elok-elok boleh tukar tayar spare, boleh balik kampung terus,
terpaksa U-turn balik ke bengkel. Dan untuk saiz boot pada Vios generasi yang keempat mempunyai saiz boot yang lebih kecil berbanding dengan Vios generasi yang ketiga. Menurut Toyota, Vios yang terbaru ni mempunyai saiz boot lebih kurang 475 liter berbanding dengan Vios yang lama 500 liter. Dah tak payah spare, tak ada saiz boot pula lebih kecil. Seterusnya kita beralih kepada bahagian enjin. Untuk kedua-dua variant hadir dengan enjin yang sama iaitu 1.5 liter dual V VTI 2NRFE yang mana menghasilkan power output lebih kurang 106 PS dan juga 138 Nm of torque. Dan transmisi yang digunakan adalah transmisi CVT. Senang cerita, untuk enjin dan transmisi powertrain yang sama digunakan pada Pro 2 myV lagi. Menurut Toyota, dengan penggunaan platform di NJA yang lebih ringan dengan pengurangan lebih kurang 110 kg setelah dibuang features tempat duduk 60-40 split dan juga tayar spare, Toyota claim untuk fuel consumption pada Vios generasi keempat ni lebih kurang 19 km per liter. Tapi itu just claim lah. Untuk real driving tak mungkin lah sampai 19 km per liter. Paling hebat pun mungkin 14 ke 15 km per liter. Untuk bahagian safety system, variant G dan juga variant E hadir dengan 6 airbag, juga mempunyai Toyota Safety Sense ataupun TSS, yang mana untuk variant G dilengkapi dengan sistem TSS seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keep Control, Auto High Beam, 360 Camera, Blind Spot Monitor dan macam-macam lagi. Senang cerita, ada dengan Level 2 Autonomous Driving System yang sama terdapat pada Pro 2 myV. Manakala untuk variant E, safety systemnya agak kurang sikit daripada variant G, yang mana bahagian Toyota Safety Sense-nya tidak dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, Auto High Beam dan juga Lane Keep Control. So secara keseluruhannya untuk variant G dan E mempunyai perbezaan hanya RM6,000 saja. Perbezaan bayar bulanan lebih kurang RM62 sahaja. So kalau korang plan nak beli Vios generasi yang keempat yang baru ni, better ambil yang full spec teruslah. Abaikan je variant E. Bagi saya untuk variant E ni hanya lakonan semata-mata saja dibuat oleh Toyota Malaysia untuk mengkaburi mata rakyat Malaysia yang mengatakan Vios masih lagi berharga RM90,000. Setakat ni Vios variant G lebih berbaloi. So terus dapatkan variant G saja. Apa pendapat korang? Korang setuju tak? Boleh komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.